Macam mana Prof mula-mula boleh terlibat lah dalam kegiatan macam masuk WhatsApp group dan Telegram ataupun social media dan sebagainya? Okey, asalnya tahun 80-an masa time Saddam Hussein. Masa tu saya tak inilah, tapi ayah saya selalu cakap pasal, dia baca sahabat, dia cakap pasal Saddam Hussein ni, perkembangan. Dari situ saya berminat tentang dunia Islam. Apa yang berlaku ni, sehinggalah lepas tu saya dah tak ikut sangat sampailah tahun 2014 tu, masa mula start daripada Palestin, lepas tu ke Syria. Masa Syria tu saya ada tengok satu video kebangkitan rakyat Syria yang mahukan khilafah kembali. Dekat situ dah saya naik semangat balik. Saya banyak mengikuti kat situ lah. Lepas tu bila semangat naik tu apa yang buat? Saya tak buat apa, saya banyak membaca. Buat research sendirilah, membaca, lepas tu tengok baca-baca orang komen apa semua, feedback apa orang yang berlawan-lawan hujah apa semua. Lama saya ikut follow je, tapi memang saya tak buat sharing apa semua. Saya banyak ikut sendiri, cuma kadang komen tu adalah saya nak dapat maklumat apa semua dengan apa yang dipanggil mujahidin di sana lah, daripada Malaysia tu. Saya pernah bercakap lah, tapi di Facebook lah. Cakap tentang apa? Tanyalah keadaan dekat sana macam mana, apa yang sebenarnya lah. Nak tahu, cuma sekadar nak tahu. So dia kongsi lah? Dia kongsi. Macam mana kehidupan dekat sana yang dia cerita? Dia kata lain lah, kehidupan bernegara kat Islam, sebab dia nak wujudkan khalifah balik kan, negara khilafah ni berteraskan syariat Allah. Jadi apa yang selama ni kita hidup sepanjang zaman ni semuanya berlawanan. Kita akan kembali asing. Jadi kita tak pernah merasailah macam mana zaman Rasulullah tu dia akan kembali. So dia orang rasa kehidupan kat sana macam zaman Rasulullah? Ya, lebih baik. Tak jumpa disko apa semua, tak ada arak, rokok semua, tak ada, bersih semua. Diorang ada cerita tentang peperangan? Peperangan ada, tapi diorang cerita tak semua yang pergi berperang. Tak semua, cuma pilihan saja. Yang pergi perang tu cuma pilihan. Yang ada tu buat kerja-kerja biasa. Kerja-kerja biasalah. Kerja-kerja biasa macam mana? Macam kerja bank? Ya, kerja-kerja macam buat jalan ke, apa ni, electrician, tengok pada bidang diorang. Yang itu yang saya tahu. Tak semestinya sana untuk berjihad, tak ada. Tapi dia pergi sana, dah sampai sana tu pun diorang consider diorang dah hijrah kan, nak hijrah. Ada macam masuk WhatsApp group, Telegram? Orang masukkan dalam Facebooknya group ada, tapi saya keluar cepat. Saya tahu bahayanya. Dia macam mana boleh kena tahan? Boleh cerita tak macam mana? Saya kena tahan yang diberitahu sebab ada orang petik nama. Saya rasa sebab saya terlibat dalam satu grup di FB itu namanya Bersatu Menolak Bid'ah. Jadi dekat situ ada dua puak Salafi. Satu Salafi Mujiah, satu Salafi Jihadis. Jadi yang orang-orang Salafi Jihadis ni diorang bergaduh lah dengan ni. Jadi yang siapa yang ketua MB tu dia buang semua yang Mujiah ni. Mujiah ni maksudnya dia yang mesra dengan kerajaan. Penguasa lah. Jadi macam saya ni bila tengok keadaan tu saya pull out sebagai ni. Sebab saya cuma kongsi artikel tentang bid'ah. Apa yang saya dapat maklumat, saya buat write up tentang bid'ah, saya share itu je. Bukan, masuk tu pun bukan atas krian saya tu. Orang dah tiba-tiba masuk jadi admin. Dia kata share je apa-apa yang pengetahuan saya lah. Apa yang ada artikel. Artikel pun banyak dapat daripada Indonesia punya ni. Bersatu Menolak Bid'ah. Tentang bid'ah apa yang
apa yang baru dalam orang yang suka ada-adakan dalam Islam, pembaruan. Ni Facebook group ke WhatsApp group? Facebook-nya grup. Facebook punya group lah. So berapa lama dalam grup ni sebelum Puan Fauzia keluar? Sekejap je, saya masa tu saya dulu ada FB sendiri. Lepas tu kena ban ke apa kan. Kena ban. Kena ban, lepas tu suami pun cakap tak payahlah buat kan. Jangan lagi import dalam FB. Lepas tu kali kedua masa tu suami pun dah nampak sihat sikit, dah okey. Saya cakap dia kita punya kedudukan kewangan pun dah sangat teruk. Saya cakap saya perlu ada FB untuk cari sumber-sumber kewangan lah kan. Import dalam e-trade apa semua lah. Digital money ni kan. Jadi satu cara untuk dapat kontak melalui FB untuk dapatkan income. Jadi dibenarkan. Bila tu saya masih lagi suka tentang pasal agama ni, saya share ni pasal agama. Saya tak ada pun share pasal penglibatan IS macam mana kan. Cuma yang peliknya saya punya kawan-kawan banyak daripada orang IS. Oh ya ke? Sebab diorang macam sukalah apa yang tentang kebenaran apa semualah. Apa yang menyebab kena tahan? Sebab saya berkawan dengan bekas Hosma satu. Bekas Hosma yang dah lepas, diorang salah seorangnya ustaz lah. Dia duduk kawasan dekat rumah lah. Dia tinggal di jadi dia kita orang berkawan kat FB. Bila saya tanya dia kata dia guru Al-Quran. Jadi saya berminat nak tahu sebab nak belajar kan. Dekat situ ada komunikasi lah. Lepas tu lagi seorang dia pernah datang jumpa tidur kat rumah. Oh, dia pernah datang jumpa tidur kat pernah. rumah. Dia jumpa untuk apa? Saja sebab dia anggap saya macam ibu lah. Dia perlukan ni orang tempat dia mengadu. Sebab dia apa yang selalu dibincangkan atau berborak? tak ada, semua pasal benda personal, tak ada kaitan dengan ni. Dia pun tahu kedudukan dia kan. So bila dah jadi macam tu, bila polis datang, Puan Fauzia boleh cerita dia orang datang, apa yang dia orang cakap, apa yang dia orang cuba cari? Polis datang, dia kata tiba-tiba dia datang, dia kata saya ditahan di bawah Akta Keselamatan Negara bawah SOSMA. Jadi dia nakkan handphone saya. Dia perlukan handphone saya. Saya cakap handphone saya tak ada pada saya. Masa tu dia dekat lift ke tahan. Dia tipu security, kata dia orang datang nak tarik kereta. Security datang ketuk-ketuk, dia kata kereta nak kena tarik, dia kata. Orang tunggu bawah kan. Jadi saya keluar dengan suami, masa tu anak-anak tak ada. Saya turun dengan suami, tahu-tahu sampai lift dah kena tahan. Lepas tu saya cakap handphone tak ada yang saya, ada dalam rumah. Masuk dalam rumah lah, dia nak juga handphone. Jadi saya bagilah handphone. Dia ambil lah beberapa handphone, tapi dia tak ambil laptop, tak ambil apa-apa lah, pendrive apa semua tak ambil. Cuma handphone saja. Bila dia handphone, dia macam tak puas hati, tak dapat pembuktian, dia bawa saya ke Bukit Aman. Bukit Aman, dia kata dia nak pergi forensik lah, buat forensik handphone tu. Bila forensik tu, dia sedut balik semua lah. Apa-apa yang dalam tu. Lepas tu jumpalah. Dia jumpa lah bukti. Jumpa lah. Saya pun terkejut juga. Dia kata ada 61 gambar, 51 video. Saya pun tengok tak banyak macam tu video kan, sikit-sikit. Memang saya tahu ada video masuk apa semua. Gambar lagi lah saya tak. Saya bukan jadi buat collection. Kalau collection pun tentang family apa semua lah. So video-video tu yang dia jumpa, gambar-gambar tu, gambar dan video pasal apa? Pasal IS lah. Video-video IS punya ni pasal peperangan, pasal yang hukuman apa semua tu lah. Bila dia orang tangkap tu, dia orang tahan tu, dia orang kata melakukan kesalahan apa? Dia di bawah
pemilikan video dan gambar saja. Itu paling ringan lah diorang ni. Berapa lama disabitkan kesalahan untuk masuk penjara berapa lama? Kesalahan tu kalau jatuh hukum antara 0 tahun hingga 7 tahun. Dalam penjara ni, proses seharian, kaunseling, kelas-kelas agama, semua Puan Fauziah boleh cerita? Kaunseling tu tak banyak, cuma sekali saya dia suruh isi tanda-tanda tu. Kaunseling tak ini sangat. Dia nak tahu apa yang menyebabkan saya ke sini, apa ni tahap stres saya lah. Yang kelas agama tu pun dia ajar tajwid tentang hadis. Lepas tu bagi tengok video halakah dengan movie Iran macam tu lah. Tak banyaklah kelas sangat. Selalu banyak masa reman tu kan. Jarang-jarang ada. Cuma yang kemudian ni baru ada dalam 2-3 kali seminggu sebelum saya masuk sini lah. Jadi banyak benda katakan tak berapa sangat. So kalau kat sini antara dengan yang lain tu selalu berbincang lah tentang agama ke ataupun apa yang selalu dibincangkan? Sekali kita awal sebab saya kat sana kalau sebab dia dah jatuh hukum, jadi reman dengan jatuh hukum tak boleh bersama. Jadi masa kelas agama peluang berkenalan tu, berbincang ke apa memang tak ada lah. Cuma kat sini bila dah sama tu baru kita kenal lagi rapat lah. Yang betul-betul terlibat dengan IS tu, ada dia orang cuba untuk mempromosikan tak ideologi tu, pergi berjihad ke? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Sepanjang yang saya tahu memang tak ada. Sebab saya tanya juga, saya pernah dengar ustazah ke ada yang corporal kat sana cakap diorang ni duk sebar-sebar pemahaman IS. Bila sini saya tanya betul korang ni sebar-sebar, dia kata tak ada.